Selamat datang. Terima kasih aku ucapkan kepada yang telah subscribe aku dan masih sudi menonton aku punya video. Untuk video kali ini disempena bulan kemerdekaan Merdeka. Aku ingin berkongsikan pengalaman aku menyambut kemerdekaan pada tahun 2015 dan 2016. Hampir 2 tahun aku menyambut kemerdekaan di perantauan. Dan sekarang pada tahun 2020 aku menyambut kemerdekaan di South Korea. Aku nak bercerita dekat korang pengalaman aku menyambut kemerdekaan di perantauan pada tahun 2015 dan juga 2016. Pada ketika itu aku adalah seorang anak kapal. Ataupun dipanggil seaman, atau nama lain lagi. Kapal ni kita ada banyak, kapal pesiar, kapal-kapal. Ada banyaklah jenis-jenis kapal. Tapi untuk aku berpengalaman dan berpeluang bekerja di kapal cruise. Okey, aku nak berceritakan dengan korang macam mana suasana menyambut bulan kemerdekaan di dalam satu ruangan kapal tu. So dalam kapal ni kita ada ruangan macam biasalah, ada macam hotel bergerak. Beza dia, kalau hotel dekat darat ni dia satu tempat je. So untuk kapal cruise ni adalah sebuah hotel bergerak yang berada di perairan. Alright, so kapal aku ni base dia dekat Jerman. So kapal aku ni mostly dia punya kru berasal daripada Filipina, Indonesia dan termasuklah aku daripada Malaysia. Hanya seorang je yang daripada Malaysia daripada aku punya department. So dekat satu kapal tu lebih kurang tak silap aku ada 5 orang. 2 daripada kitchen, dia menjadi assistant tukang masak. 2 lagi bahagian restoran dan seorang aku adalah bahagian housekeeping. Okey, untuk menjadikan cerita betapa meriahnya suasana menyambut hari kemerdekaan di kapal. Dan first kali aku nak bercerita mengenai hari kemerdekaan kita, tanggal 31 Ogos. So untuk video hari ini masih belum terlewat aku mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan. Tapi yang paling penting kita kena patuh SOP. Untuk aku tak silap aku dengar SOP berlanjutan sehingga Disember. By the way, kita nak menyambut kemerdekaan di perairan ni, dia punya suasana sepi. Kau rasa sayu je kan? Dia macam terasa terbawa-bawa dia punya perasaan kalau lagi-lagi hari raya kan. So apabila tiba je bulan kemerdekaan, berbeza daripada kita punya kemerdekaan ni dengan kemerdekaan ataupun Independence Day untuk rakyat Filipina dan juga Indonesia, sebabkan dorang ni terlalu ramai kru dorang. So dia ada satu hari khas, like say dia akan buat pada waktu makan petang. Dia siap dengan decoration, dia punya makanan. So menu paling special pada Independence Day untuk rakyat Filipina adalah dia panggil lechon. Itu adalah lembu kaki pendek. Itu memang makanan kegemaran dorang, iaitu babi panggang. Alright. So aku nak kongsikan untuk kemerdekaan buat kru Malaysia tak berapa nak meriah sangat, tapi aku nak ucapkan terima kasih juga kepada 2 orang tadi tu, chef yang menghidangkan jamuan dan masak sedap lah. Sebab kalau duduk atas kapal ni, kau nak makan rendang, kau nak makan makanan sedap yang ada dekat darat sebelum ni, nasi goreng ke apa, kau akan merindui. Sebabkan yalah, kalau kau bekerja dekat atas kapal Jerman, memang dekat dewan makan ataupun kita panggil bahasa kapal dia crew mess. So dekat crew mess ni memang ada satu bahagian adalah bahagian kek,
ada bahagian dessert, and then ada nasi, ada pelbagai. Tapi untuk nak menepati cita rasa tekak, untuk kita tekak-tekak orang Melayu ni, so bagi aku ucapkan syabas lah untuk dua orang ni. Kalau tak ada lah diorang, tak tahu lah apa akan jadi kan. So dapat merasa diorang masak masakan, tapi menyambut kemerdekaan kita di atas kapal tu tak berapa nak meriah lah semeriah kru di Indonesia dengan Filipina tadi. Sebab diorang memang khas lah, maksudnya mostly 60% kru di atas kapal tu adalah berasal daripada Filipina. So diorang dah buat decoration dengan belon, dengan banner diorang Independence Day. Dan pada hari tu juga diorang ada nasi goreng, ayam goreng, habis tu air soft drink, dan semua itu adalah percuma. Sebab kan nak dapatlah soft drink dengan nasi goreng dan juga ayam goreng tu, kita orang akan dapat makan seminggu sekali saja. Itu pun pada hari Ahad. Dan pada hari biasa just normal menu lah. So kita punya hari kemerdekaan kita akan saling bertukar-tukar pendapat lah dengan dorang. Untuk pengetahuan korang juga, bahasa utama dekat atas kapal tu dah semestinya lah Deutsch, bahasa Jerman. Dan bahasa kedua dekat atas tu majoriti lah untuk menyatukan kita orang banyak bercakap dalam bahasa Inggeris. So kita orang berborak, bertukar pendapat kan, macam mana diorang punya Independence Day dengan kita orang punya. So bayangkan 5 orang je dekat atas tu kan, hari-hari kau akan jumpa muka yang sama. Macam korang kalau kita dekat Malaysia ni macam kau nak pergi celebrate macam excited lah kan, kalau lagi-lagi kalau tak ada PKP ni. So kita dah tunggu dah countdown. Contoh hari ni aku buat video ni, malam ni pukul 12 adalah countdown untuk menyambut kemerdekaan. So kita dah standby lah, pot-pot yang biasa kan. Kita akan pergi dataran Merdeka, kita nak standby bunga api dekat Putrajaya. Adalah bagai-bagai tempat yang orang cakap hotspot lah untuk menyambut kemerdekaan ni. Alright. So dekat atas tu kau bayangkan 5 orang je macam mana. Sebab kadang-kadang kita orang tak dapat nak kumpul ke 5-5 sebab kita orang punya shift tu berbeza. Kalau macam restoran mungkin akan bekerja pada lewat malam. Kalau macam housekeeping macam aku, kita orang ada 2 shift, ada shift pagi dengan shift malam. So kita orang memang selalu clash lah, tak dapat lah nak, walaupun satu kapal tu, tapi kita tak dapat nak berkumpul 5 orang tu dalam satu masa. Alright. So pada hari kemerdekaan tu juga mengingatkan kita lah kepada pejuang-pejuang bangsa negara kita kan. Sebab bila kita dengar dekat daripada kru-kru Filipin, diorang pun mana yang tahu lah kita punya pahlawan-pahlawan ataupun sejarah-sejarah Malaysia ni, diorang pun selut dan juga puji lah. Sebab kan kita sebagai rakyat Malaysia ni, bagi aku lah memang aku rasa sangat bersyukur. Sebab kan diorang boleh cakap apa tau, diorang rasa macam bertuah sebagai rakyat Malaysia. Sebab kita berbilang bangsa, kaum dan agama, kita dapat bersatu padu. Tak ada macam berperang, tak ada macam resis apa semua kan. So bagi aku lah itu part moment yang paling best lah kalau kita dengar. And then yang kedua adalah kita akan mendengarkan apa-apa diorang komen pasal Malaysia. So like say pasal celebrate, macam mana kalau diorang celebrate dekat negara masing-masing. Dan by the way apa yang aku tahu, dah aku pun dah ada berapa kali aku dah pergi ke Indonesia, lebih kurang 3 ke 4 kali. Pada hari kemerdekaan diorang dekat Indonesia ni lebih bagi aku lah kan, nak comparekan dengan Malaysia ni, diorang punya jati diri tu dekat setiap kampung ataupun di setiap bandar, diorang dengan sendirinya akan pasang bendera. Dan setiap kampung tu diorang ada aktiviti diorang sendiri. Bukan daripada tunggu pihak kerajaan. Contohnya kita akan buat perarakan dekat dataran Merdeka, tapi diorang bila ada dekat kampung-kampung tu, diorang ada satu khas. Setiap kampung ada aktiviti masing-masing. Itulah pengalaman yang aku dapat. Dan yang ketiga adalah bagi aku rasa bersyukurnya sebagai rakyat Malaysia adalah terutama sekali adalah kita punya pasport guys. So kita punya pasport tu memang sangat strong. Let's say kita akan pergi negara-negara Europe. So kita akan ada visa.
So kita just masuk dekat negara Europe ni, kita just hanya tanda tangan je. Ataupun dia akan tanya where you from, sebut je Malaysia. Mostly lah setakat ni banyak-banyak negara, aku rasa ada 2 negara je yang memang betul-betul ketat. Tapi kebanyakan kelonggaran memang mostly kepada negara Malaysia. So contohnya lah kalau masuk US, Malaysia still possible lagi. So kalau untuk rakyat Filipin, untuk rakyat Indonesia, so once kalau kapal aku nak masuk dekat US, terutama sekali New York, diorang memang akan sekat. So memang contohnya diorang akan bagi kota dekat kru Filipin ni. So contohnya kalau ada 300-400 kru, boleh turun untuk 200 kru saja pada satu masa. Itulah bagi aku advantage. Dan bagi aku juga, aku bangga untuk jadi rakyat Malaysia ni. Saya anak Malaysia. Bila kita lah menjadi sebutan, contohnya where you from? Malaysia. Oh, Menara Kuala Lumpur, Kota Kinabalu. Sama juga macam kat Korea ni. Diorang pun memang kau sebut je Malaysia, memang first kali lah kalau untuk warga Korea ni, diorang akan sebut Kota Kinabalu. And then second mungkin diorang akan sebut Kuala Lumpur. Tapi apa yang aku cuba promotekan lah dalam masa sama, aku cuba promotekan negara Malaysia ni. Setiap kali aku sampai dekat satu tempat baru, setiap kali aku sampai dekat negara baru, aku akan mempromosikan negara kita. Contohnya aku akan pergi ke satu kedai-kedai merchandise dan aku akan bercakap dekat dia, do you know about Malaysia? Contohlah kalau kedai tu dia akan cakap, oh okay, yes, I know. Dan aku akan cakap juga, what do you know about Malaysia? Dekat situlah kita dapat tahu kan sama ada dia just sengaja cakap dia kenal ataupun dia betul-betul kenal. Dan bagi akulah, kita perlu banyak lagi mempromosikan kita punya negara dekat negara luar.